Akhir sekali saya juga ingin kita Gerak 98 ingin sentuh kenyataan daripada Setiausaha Agung Parti Keadilan yang menyebut bahawa ada ugutan daripada pihak kerajaan, pemerintah. Kita juga mendapat makluman ada pihak polis dah masuk siasat. Beberapa hari lepas siasat tu Sri Anwar masuk pejabat parti. Polis dah mula mengganas. Kita Pak Polis ni kita faham kan? Kita dah biasa sangat dengan polis ni. Cuma saya nak bagi tahu polis, you don't try to be a fool. Hamid Badur, Tan Sri Hamid Badur, saya tak kenal beliau, tapi saya dulu masa kita lawan masa kes 1MDB tu saya agak dekat dengan beliau dan dia mengambil sikap betul, berkorban, buat tindakan betul, berprinsip, kritik Perdana Menteri pada masa itu Najib dalam kes 1MDB. Dia dihormati. I still have respect for him, but for the past few weeks ni saya nampak dia gelong sikit. Tak tahulah pasal dia takut dia dekat nak pencen, dia nak sambung lagi ke dia bodek lebih, tak tahulah. But we are here, Gerak 98, we are going to warn you. Kita nak warn ketua polis. Dia Gerak 98, dia tak warn OCPD. Dia ketua polis. Ini Tan Sri Hamid Badur, kita nak bagi tahu, you better back up. Your time is near. Legacy tak bagus, walaupun awalnya bagus lawan MDB, tapi sampai hari ini dia tak dapat tangkap lagi Jolo. Dan bagi saya, daripada dia sibuk sekarang ni menjadi pekakas dan alat pada Muhyiddin yang dah desperado dan kelang kabut ni, dan Azmin ni yang kelang kabut, sekarang buat hutan dan siasat sana siasat sini pimpin parti. Lebih baik IGP di bulan-bulan terakhir ni tumpukan kepada cari Jolo, sebab dia berjanji kepada rakyat Malaysia masa mula-mula jadi ketua polis negara nak tangkap Jolo. Akhir tahun dia kata, hujung tahun ini kita akan tangkap Jolo. Dah banyak tahun ini lah kan. Nak tunggu hujung tahun ini dia tak jadi ketua polis lah. Tak payah tunggu hujung tahun, sekarang tangkap Jolo. Itu satu kita nak ingatkan. Gerak 98 nak ingatkan ketua polis negara, you better focus on Jolo, because it's not about Jolo, it's about maruah negara, it's about the credibility Malaysia pada dunia. Saudara tengok Indonesia, Vietnam, tak payah cerita dah sekarang ni kan? They are flying now, and kita makin menghudung banyak. Saya nak cerita lah satu persatu kan, banyak report-report ekonomi dunia, kita menghudung, and one of the reason is because of this. The billion dah habis, tangkapan tak dibuat, ketua polis negara sebut tapi tak buat. So ketua polis nombor satu Jolo, pertama. Kedua, before dia pencen, kita Gerak 98 nak ingatkan dia untuk buat perkara yang betul. Kes video Azmin Ali sampai sekarang tak selesai. Tak selesai sebab tiada tangkapan, tiada dakwaan di mahkamah terhadap sesiapa. Mana logiknya ni? Kes video Azmin Ali, ada orang yang tampil, Haziq itu tampil dalam video yang tidak kabur. Yang video Azmin ni dia kata kabur, satu hal lah. Tapi video Haziq ni tak kabur. Maknanya kita tahu itu Haziq. Dia kerja dengan Azmin dulu. Dia kata dia dalam bilik itu, dia bersama, dia record. Video ni tak kabur. Mengapa tak ditangkap Haziq? Kalau katakan kes itu tak betul, video itu kabur, itu bukan Azmin, maknanya Haziq membuat dakwaan yang salah. Maknanya harus mendakwa Haziq. Haziq harus didakwa kalau tak betul video tu. Kalau betul, Azmin harus didakwa. Sekarang ini di Malaysia, dua-dua tak kena dakwa. Azmin tak kena dakwa, Haziq tak kena dakwa. Azmin cakap A, Haziq cakap B. Azmin cakap ya, Azmin kata tidak, Haziq kata ya. Bertentangan. Bila dua orang bertentangan, mana boleh dua-dua betul? Mesti satu betul, satu salah. Yang salah mesti dihukum. Ini negara hukum. Ini negara hukum, dan ini membabitkan menteri. Azmin itu menteri, dan menteri ini boleh buat banyak kerosakan, dan dia dah buat pun kerosakan. Kerana apa? Kerana dia ada video, dia ada kes yang tak selesai. Ini kerja ketua polis. Nak pencen lagi sebulan dua, selesaikan bab ini. Ini ingatan Gerak kepada Pak Hamid Badur. Selesaikan ni, jangan sibuk nak tangkap orang. Besok saya pula kena. Saya bising-bising ni. Besok saya pula ambil kenyataan. Saya tak heran lah, dia nak ambil bila tak apa. Tapi saya nak ingatkan,
you have your duty. And this is important. These are the two cases that's very important. The whole world is watching on this. Pertama, kes Jolo, kerana ini maruah. Kedua, kes Azmin Ali. Ini juga soal maruah. Ini maruah. Ini menteri. Bila dia menteri, maruah dia menjadi maruah kita. Maruah negara. Because he's a minister. He's our minister. Ini tugas ketua polis untuk selesaikan. Kalau betul, kata tak betul lah, Haziq tak betul, then you charge Haziq. Why you don't charge Haziq? If you charge Haziq, then the whole world knows, okay. At least the rule of law is taking its course. Maknanya ada perjalanan untuk memperoleh keadilan. Tapi tak ada. Haziq tak didakwa, Azmin tak didakwa. So you become a laughing stock. Tak ada credibility. Ini bagi saya, Gerak 98 kita akan ikuti dengan dekat perkara ini. Dan kita ingatkan Amir Badu selesaikan bab ini. Ada lagi beberapa perkara lain. Kita tahu kita memang asas perjuangan kita dalam lawan rasuah dan sebagainya. Kita tahu ada kes COVID. Semenjak kes COVID, ada kes yang membabitkan COVID, procurement 24-25 juta yang membabitkan Menteri Kesihatan, pejabat Menteri Kesihatan, pejabat MITI pun pada masa itu terbabit. Siasatan dah dibuat, tangkapan dah dibuat, sampai hari ini tak ada dakwaan. Kita tahu semua tu, kita tak forget. Tapi sekarang ni pasal tumpuan kita untuk membina dalaman, kita tumpukan tu. Tapi kita tak lupa, dan kes-kes rasuah seperti itu juga kita minta pelaksana hukum, polis dan SPRM ni ambil take note, because we are not going to forget that. Gerak 98 akan pesu perkara-perkara itu, apatah lagi ia membabitkan duit rakyat, dan dalam keadaan COVID, bajet COVID, dan membabitkan nyawa kelompok Barisan Harapan. Sekarang vaksin kita melihat dengan dekat, kejap 3 bilion, sekejap ini 1,000, sekejap harga banyak ni, sekejap harga macam ni, harga rendah, harga okey. Orang boleh tengok dari sudut lain, but kita Gerak 98 we are going to focus dari sudut penggunaan wang rakyat, mesti tidak disalahgunakan. Ia merupakan bajet besar, dan kita tahu dalam soal-soal keselamatan, soal-soal kesihatan, kadang-kadang banyak loopholes yang boleh mereka gunakan untuk lolos daripada skrutini yang lebih teliti, dan menyebabkan kebocoran ketirisan dalam dana-dana negara. Ini juga akan menjadi tumpuan gerak. Jadi saudara yang saya kasih sekalian, ini beberapa kenyataan atau putusan penting yang saya dapat buat bersama dengan kawan dalam Gerak Selangor pada petang ini. Kita ingin nyatakan sekali lagi komitmen kita, Gerak 98, untuk terus bergerak. Banyak juga yang tanya, banyak live tak ada, dah lama tak ada, tapi sebenarnya kita beri tumpuan kepada persiapan PRU. Bagi Gerak 98, memanglah kita mahukan kalau boleh mandat itu diberikan, bukan PRU dulu, mandat dulu diberikan kepada PH. Tetapi itu keadilan yang sebenarnya, itu mandat rakyat kepada PH, dan keadilan itu harus beri kepada PH balik mandat ini. Tetapi dalam keadaan negara Malaysia hari ini, daripada atas sampai ke bawah semuanya tak boleh pakai, apakah kita nak harapkan keadilan? Tak ada. Sebab itu kita tumpukan kepada PRU, sebab bagi kita inilah tempat dan medan untuk kita perjuangkan keadilan bersama-sama dengan rakyat, semua kelompok, untuk bersama-sama untuk perjuangkan keadilan. Dan sebab itulah kita mengambil masa beberapa minggu ini, saya dan kawan-kawan kita jelajah beberapa tempat, untuk kita tumpukan, pastikan bahawa gerakan reformasi itu dalam PRU 15 ini memberi dampak dan kesan besar, untuk memastikan bahawa kerajaan reformasi yang tegak nanti selepas PRU 15 benar-benar merupakan kerajaan reformasi yang memberi kesan. Dan hari ini di Selangor kita memberi tumpuan khusus, kita membuat keputusan-keputusan khusus. Saya tahu ia akan membawa beberapa isu beberapa pihak juga teman-teman, tetapi we have no choice. Kita harus ke hadapan, kita harus tegas, kita harus berani. Inilah trademark kita selama ini dalam perjuangan reformasi. Kita tak takut sesiapa, kita mempertahankan reformasi. Kita bukan kejar kepada pangkat dan jawatan. Kita berjuang untuk memastikan bahawa reformasi itu berlaku, dan sekiranya perlu ditegur siapapun, kita akan tampil dan tegur dan lawan. Jadi ini komitmen kita Gerak 98. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.